Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita mulakan dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, terima kasih ya. Kita ada baru 8 orang tapi macam Bonda katakan, Bonda akan teruskan juga. Mungkin mereka boleh lihat pun nanti selepasnya ya. Waalaikumsalam Ustaz Zaidi, mantan YB dan adalah mutawif kami baru pergi umrah yang lepas ya Ustaz. Alhamdulillah kita dah tunaikan sebelum ditutup Mubin Shah, Alhamdulillah. Okey, hari ini sebagaimana yang Siti Razasa Salwati, sebagaimana yang kita janjikan, yang Bonda sebutkan pagi tadi, kita akan sambung terus tadabbur kita pada pagi ini dengan membaca ayat yang ke-27 dan seterusnya ya. Sebelumnya kita dah baca dah 4, ini sebenarnya siri kelima ya. 4 siri. Pada awalnya kita baca mengenali surah Al-Kahfi itu apa, fadilatnya dan sebab nuzulnya. Kemudian kita masuk dalam surah dalam cerita Ashabul Kahfi dan kita telah mendapat penjelasan dan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan itu. Dan sebagaimana Bonda katakan, sebenarnya Al-Kahfi itu, cerita Al-Kahfi tamat pada ayat yang ke-26. Namun Allah beri kesimpulan, beri conclusion dalam ayat yang ke-27 ini. Dia kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. So dia kata watlu ma uhiya ilaik. So dia bacalah, dia kata, Allah kata bacalah apa yang aku wahyukan kepada kamu. Maksudnya Quran lah, kita bacalah Quran. Tengok memang Allah perintahkan pada Muhammad dan umatnya untuk membaca Al-Quran. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi, yang tidak ada penyelewengan, tidak ada sesiapa yang boleh mengubah kalimah-kalimah yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Walan tajida min dunihi multahada, dan sekali-kali kamu tidak akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Maksudnya multahada ni, kalau ulama tafsir dia kata tempat macam, kalau kita kata tempat pelarian, tapi di sini maksudnya pelarian dalam arti kata pembacaan Quran itu adalah tempat kita rujuk, tempat kita mencari di mana kita boleh mendapatkan rujukan yang tepat yang bersesuaian untuk mendapatkan mendapatkan perlindungan daripada Allah. Terima kasih kepada yang join, Ani Raihana, Raiza Mak Zain, ramai lagi saya tak baca habis
Terima kasih Salawati share video ini. Ya, boleh yang lain-lain boleh share kerana mungkin ada tugasan-tugasan yang lain untuk dilakukan. Jadi sementara itu boleh share, nanti boleh tengok kemudian, tiada masalah, dan boleh tengok daripada awal. Sebab saya benda ini jenis memulakan terus, tidak ada akan menunggu-nunggu, kerana video ini boleh di share pun dan boleh kita lihat kemudian. Okey, kita terus bacakan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-28 yang tadi tu saya sebutkan sebagai kesimpulan cerita Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, kerana Allah sebutkan di situ bahawa bacalah apa yang ada dalam Al-Quran yang tidak diubah-ubah. Sebab kalau anda membaca cerita Al-Kahfi ni dalam kitab yang lain, Yahudi, kitab Injil dan kitab Taurah yang telah diselewengkan, ceritanya tidak tepat. Itulah kalau kita nakkan sesuatu cerita yang tepat, maka kita rujuk kepada yang asal dan yang benar-benar betul. Maka rujukan yang asal itu dikata memang Quran dah, walan tajida min dunihi multahada. Tak ada lagi tempat kita untuk pergi untuk mendapatkan rujukan cerita yang benar. Di sini pun terutamanya anak-anak yang belajar, yang buat kajian, rakan-rakan, kita kalau nak buat kajian, nak menulis apa sahaja, rujuk kepada yang asal, rujuk kepada yang benar. Kalau nak cerita tentang hadis, rujuk kepada kitab hadis yang muktabar, yang menerangkan hadis itu sahih atau tidak sahih, darajahnya di bagaimana, hasan tidak. Ada hadis yang daif tapi masyhur, ada itu masih boleh lagi diterima, tetapi kalau hadis yang palsu itu yang tidak boleh diterima. Saya sebut je sedikit di situ. Okey, kita masuk terus kepada apa yang kita cuba ceritakan pagi ini dalam ayat ke-28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Wasbir, Allah perintahkan kepada Rasulullah, sabarkanlah dirimu. Ma'al lazina yad'una min rabbahum, bersama mereka yang taat, yang beribadat kepada Tuhanmu, bil ghadawati wal ashi, pagi dan petang. Yuriduna wajhahu, yang mencari keredaanmu, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Wala ta'du aynaka anhum, janganlah kamu mengharapkan selain, maksudnya merhatikan kepada, jangan kamu duk pandang-pandang pula mengharapkan semata-mata kepada kehidupan dunia. Sebelum saya bonda teruskan cerita ayat ini, sebenarnya ada ulama tafsir yang mengatakan bahawa ayat ini diturunkan ketika Rasulullah mahu mengadakan majlis ilmu dakwah. Ni kepada para pendakwah kena ambil perhatian. Kita lah semua sekali sebenarnya kita ni da'i. Tidak ada kata mereka pengajian Islam berdakwah, mereka yang ambil bidang dakwah yang kena berdakwah. Tidak, semua sekali kita ni da'i. Jadi kita kena ingat ini. Allah peringatkan, sabarkan dirimu. Di balik cerita tadi, dia Rasulullah mahu memanggil atau mengadakan majlis dakwah, pertemuan, tapi dia memikirkan bahawa pembesar-pembesar, tokoh-tokoh Quraisy ni kata, kalau kamu nak buat majlis ilmu, nak terangkan kami tentang syariat yang kamu bawa, kami tak nak duduk dengan orang-orang miskin ni, orang-orang susah ni, pengikut kamu yang daripada golongan susah ni. Buat fokus khusus kepada kami. Tentulah Rasulullah memikir-mikir apakah yang seharusnya mereka seharusnya dia buat. Bolehkah dia mengenepikan para pengikutnya daripada yang golongan miskin yang tidak dikehendaki oleh tokoh-tokoh Quraisy ini,
ataukah dia mungkin ada kebaikan? Ya, mungkin ada kebaikan kalau difokus pada tokoh-tokoh Quraisy ni. Mereka akan kalau mereka menerima Islam, mereka akan masuk ataupun mereka akan menerima Islam dan boleh menyebarkan kepada masyarakatnya. Ya, kadang-kadang kita pun fikir macam tu juga. Saya nak tangkap ketua dia, jadi bila dah tangkap ketua nanti senang dia nak dakwah kepada dia. Maka turun ayat ini, Allah katakan jadi memberikan pengajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sehinggalah kepada kita juga. Sabarlah kamu dengan mereka yang menyeru, mereka yang taat kepada Allah, mereka yang beramal pagi dan petang, beriman kepada Allah untuk mendapatkan redha Allah. So jangan tinggalkan orang miskin ini, jangan tinggalkan orang susah ini. Jangan kamu pandang-pandang hanya kemewahan dunia yang ditunjuk oleh orang Quraisy tadi. Jadi dan juga dia kata zinatul hayati dunia, yang merupakan perhiasan dunia saja. Mereka yang berpangkat, mereka golongan elit dan sebagainya. Wala tuti' man aghfalana qalbahu. Tak usahlah kamu dengar kata mereka yang menutup hatinya daripada mengingatinya, an zikrina, mengingati Allah. Wattabi' hawahu, dan ikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Sesungguhnya mereka ini adalah melampau. Jadi saya ingin ulas sedikit di sini kerana saya macam mana Bonda sebutkan, kita ni da'i ya. Jadi kadang-kadang kita juga kebingungan dengan pandangan-pandangan yang pelbagai. Kadang-kadang mencadangkan okey, kita buat grup khusus untuk ini kerana mereka ini tidak mahu bersama dengan orang ini dan sebagainya. Memang dalam dakwah ini kita mesti berdakwah kepada semua golongan, tak kiralah golongan itu miskin atau susah. Saya ingin nak berikan contoh sahaja ya. Kadang-kadang kita ni sebagai da'i, terutama yang terlibat dalam memberikan tazkirah, ceramah agama, kadang-kadang orang panggil kita kan, dan kita telah buat temu janji. Kalau kita dah buat temu janji, maka kita perlulah menunaikan janji itu. Contohnya, okey, saya akan bagi tazkirah pukul 9 pagi hari Ahad di surau sekian-sekian, dan saya tahu bahawa yang datang tu Makcik Kiah lah selalunya, kalau perempuan lah. Dulu pun kita panggil Makcik Kiah, sekarang lebih terkenal Makcik Kiah. Dia dah banyak bantuan, alhamdulillah. Bolehlah dia datang dengan senang. Tapi sekarang dalam tempoh uzlah ni, kita duduklah di rumah sambil dengar-dengar ni ya. Kita pun kata, alah, kalau aku pergi surau 20 orang saja, dan ini jemputan, yang ini ada rakam lagi, masuk TV lagi, ataupun siaran dulu-dulu kan, siaran langsung lagi ehwal Islam. Oh, saya pun tinggalkan yang surau tadi, saya pergi yang lebih hebat. Sebenarnya dakwah tidak begitu ya. Kita ni da'i, kita dah berjanji, jangan mungkiri janji, melainkan benar-benar kita ada masalah yang tidak, kalau kita nak pergi ke tempat lain, berceramah tempat lain, itu adalah tidak wajar dan tidak benar ya. Kalau contoh lagi ini berlakulah pada kami yang selalu pergi ke tempat masyarakat orang asli Katakanlah ada satu orang ni memang nampak berminat nak masuk Islam, tapi dia bukanlah tok batin, bukanlah sebagai orang yang dihormati dalam masyarakat itu. Tapi hari ni tok batin ajak pula pergi rumah dia. Maka kita tidak boleh memisahkan, tinggalkan yang tadi ni beria-ia nak masuk Islam dari semalam. Dia tok batin, kita kata kalau saya tangkap tok batin ni, maksudnya saya berdakwah kepada dia dan dia masuk, ramailah orang akan masuk. So kita di situlah menggunakan kita punya maslahah bagaimana kita kebijaksanaan untuk melaksanakan kedua-duanya. So kita mungkin boleh bawa yang ini ke rumah tok batin.
Sambil kita bercerita dengan Tok Batin, dia dengar. Jangan risau nanti Tok Batin tak nak lah sebab ini rakyat jelata dia ataupun ini orang bawah dia. Dia tak mau dengar. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita buat itu diterima dan dilakukan. Dan kalau kita nak fokus, nak bincang dengan Tok Batin tu, kita pergi hari lain ataupun bukan pada masa yang kita telah berjanji dengan orang lain. Kita boleh buat dakwah secara fardi, secara berseorangan, bersendirian. Tak kiralah sepanjang mana pun kalau tidak mengganggu janji kita dengan orang lain. Jangan kita buat majlis besar-besaran tapi kata-kata orang ni tak boleh datang. Sebab kalau dia datang, orang ni tak nak datang. Itu masalah lah. Maksudnya kita fokus. Kalau kita rasa jangan kita buat menjadi tanda tanya kepada golongan yang susah ni, kenapa saya tidak dilibatkan, kenapa saya tidak diundang dan sebagainya. Sebenarnya bukan saja dalam majlis dakwah. Kalau kita dalam hukum fiqah kalau orang buat walimah majlis dan dia membezakan antara orang miskin dan orang kaya, dia menjemput orang kaya sahaja, maka kita tidak wajib hadir. Kita tidak wajib hadir. Minta maaf lah. Kadang-kadang mereka buat majlis di tempat-tempat yang mewah. Dan memang sebenarnya tempat mewah ni selalunya dia jemput kawan-kawan yang hebat-hebat jugalah. Maka dalam keadaan ini kalau mengikut ulama, kita tidak perlu hadir pun kerana dia sudah memisahkan di antara orang miskin dan orang kaya. Jadi yang kita wajib hadir yang tidak ada pemisahan. Walaupun buat di dewan tapi dia jemput semua, maka kita fikir itu adalah tidak memisahkan di antara yang susah dan yang senang. Okey. Kita ambil pengajaran daripada ayat ini. Mudah-mudahan dakwah kita diberkati Allah dan Allah memberi hidayah kepada mereka yang mereka yang sasaran dakwah kita. Begitulah tak kiralah sasaran dakwah kita tu non-muslim ataupun muslim, kita nak melakukan islah, kita hendaklah menjaga mereka. Sekarang ini kadang-kadang kita ada kursus, kita buat berbayar. Kadang-kadang ada yang tidak mampu dan sebagainya untuk hadir. Dalam keadaan inilah kita patut membantu mereka untuk sentiasa boleh bersama dalam majlis ilmu kita. Majidah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih turut serta. Okey, kita baca ayat seterusnya, ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min. Sesiapa yang Allah kehendaki ataupun sesiapa yang berkehendak, maka siapa yang mahu beriman, maka dia berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau dia tak mahu, tak payah. Jangan kita kata atau paksa mereka. Ataupun kita kata saya nak buat fokus pada dia. Tidak juga. Inna a'tadna lizalimina nara. Ini Allah peringatkan kepada mereka bila dah terangkan Islam tu begini, Islam mengajak kita begini, dan kita terangkan dah balasan-balasan orang yang kafir, balasan orang yang beriman, balasan orang yang beramal soleh. Itu hak dia untuk memilih sebenarnya. Tetapi bila mereka memilih, maka Allah telah jelaskan Inna a'tadna lizalimina nara. Kami sediakan, tengok nama bonda no lah ni, tengok sasul makcik nak cakap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Inna a'tadna lizalimina nara. Dan aku sediakan, maksudnya Allah telah sediakan pada mereka orang yang zalim. Dia zalim diri sendiri. Sebenarnya orang yang tidak beriman itu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kita kena kita kena ingat ni iman itu bagaimana sebenarnya.
Jangan kata kita ni dah lahir Islam, alhamdulillah saya beriman. Maksudnya kita yang menjaga iman kita ini akan terpelihara. Tapi kalau kita tidak jaga iman kita, Allah akan menyediakan, bukan Allah akan, memang dah jelas ini, telah menyediakan pada mereka nara, api. Nah, api ini ahata bihim suradiquha. Api ini mengelilingi, seolah-olah mereka tu yang dibalas dalam neraka ini cerita tentang neraka. Nauzubillah, kita perlu takut sebab Allah dah ceritakan ni. Ahata bihim suradiquha, yang dikelilingi di kemahnya itu api. Maksudnya bayangkan kita duduk di dalam satu tempat dan api itu mengelilingi kita, dan api itu bukan api macam api kita hari ni. Kita baru duduk rumah, panas sikit, matahari pun tak tahan, panas dan sebagainya. Nak pergilah cari, selalunya kalau tidak ada PKP ni, kita boleh keluar, kita boleh cari tempat-tempat yang berhawa dingin di luar, maka kita tidak sabar. So bayangkanlah ni api neraka lagi dahsyat. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ini nauzubillah ya Allah. Kita ni mohon kepada Allah barang dijauhkan daripada begini, dijauhkan saudara mara kita, sahabat handai kita, jiran kita, semua yang ada di muka bumi ini. Janganlah kalau kita bantu mereka. Kerana wa iyastaghisu, kalau mereka minta tolong, yughasu bima'in, mereka dahaga, mereka nak minta air, mereka nak minum, ya Allah, dahaga. Maka yughasu bima'in kalmuhli, mereka akan diberikan air apa? Dia kata kalmuhli, seperti tembaga yang cair, tembaga panas yang cair. Kita tak boleh bayangkan air panas. Dia tak kata bagi air panas mendidih. Panas mendidih tu tahan lagi. Ini tembaga panas yang cair. Nauzubillah. Macam tu sekali dahsyatnya. Kita sudah berada di dalam api. Kemudian kalau kita haus kerana kita kepanasan, maka kita diberi lagi minum. Kerana kita haus sangat, minum air seperti tembaga panas yang cair. Yashwil wujuh, yang menyimbah, membakar muka. Muka kita ni jadi terbakar kalau terkena. Of course lah air mendidih di rumah pun kalau kita terkena, dia akan melecur juga. Apatah lagi kalau yang menyimbah kita itu ataupun yang kita minum itu adalah air tembaga yang cair. Bi'sa syarabu wasa'at murtafaqa. Maka amatlah buruknya minuman itu dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat mereka untuk bersenang-senang. Tak ada tempat untuk bersenang-senang. Ya Allah, na'udzubillah. Ya Allah, jauhkanlah kita daripada neraka. Amin ya Allah. Begitulah dahsyatnya api neraka yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan salah satu penceritaan neraka ini wujud ataupun ada dalam surah Al-Kahfi ini. Hari itu memang kita dah cerita tentang akidah. Kita dah kata bahawa kandungan surah Al-Kahfi ini ialah akidah dan juga tentang sedikit sebanyak menceritakan tentang balasan di neraka nanti. Kenapa Allah ceritakan sebenarnya balasan di neraka ini? Ini yang kita perlu bila kita sebut kita mahu ke syurga bersama. Kita tidak mahu masuk neraka. Kita tidak mahu ahli kita masuk neraka. Kita tidak mahu saudara mara kita masuk neraka. Kita tidak mahu sahabat kita masuk ke neraka. Dulu bonda kalau beri ceramah selalu ceritakan begini. Mungkin ini boleh memberikan sedikit kesedaran. Kita kalau sebut kita tidak mahu masuk neraka, kita mungkin kesedaran kita tidak jelas. Saya selalu fikir, kalau nak cerita macam mana, cubalah kalau berlaku kebakaran, na'udzubillah di rumah, tuan rumah tu selalunya lari nak ambil barang ke rumah, betul tak? Sebab dia nak selamatkan barang. Orang semua pegang dia. Jangan. Kerana dia juga akan terbakar. Bagaimana kita tidak mahu orang yang kita sayang, tak kiralah kadang-kadang orang kita tak kenal pun kita akan tolong dia. Jangan masuk, nanti terbakar.
Cuba bayangkan kalau itu berlaku di neraka. Kita tidak boleh lagi kata jangan. Kita tidak boleh lagi pegang dia. Kita tidak boleh lagi peluk dia supaya dia tidak masuk neraka. Kerana itu adalah balasan apa yang kita lakukan di dunia. So maka kalau kita nak bantu, kita kena bantu semasa kita masih hidup di dunia ini. Yang kita tidak tahu singkatnya, panjangnya atau bagaimana. Ya? Kita lihat saja. Tak payah cerita tentang yang lain-lain. Cerita COVID-19 ni. Ada orang tua mati, ada orang muda mati, walaupun orang kata yang lebih terdedah ialah orang yang berusia. Of course yang mati lebih ramai yang berusia ataupun yang ada penyakit kronik. Tetapi ada juga yang muda yang mati berumur 34 tahun. Jadi di sinilah kesedaran kita bahawa kita perlu menjaga sesiapa sahaja untuk kita tidak masuk ke dalam neraka. Satu lagi, selepas ini kita akan baca balasan syurga. Sebab itu kita mahu masuk syurga. Ya. Kalau kita faham sebenarnya ayat ini, memang kita terlalu ngeri dan beringat sahaja apa yang kita lakukan yang boleh membawa kita ke neraka, maka kita kena jauhkan. Maaflah saya kata, akidah kita ni kena jaga. Ya? Kerana kita tidak boleh kata saya telah beriman kepada Allah, tetapi tindak laku kita, tutur kata kita kadang-kadang menunjukkan kita tidak beriman kepada Allah. Sebab itulah saya terlalu ngeri melihat ulasan-ulasan yang diberi di dalam media sosial ni. Kadang-kadang PM tengah berucap. Kita nak dengar PM berucap pun rasa terganggu kalau kita tengok live dalam Facebook lah. Kita lihat komen-komen yang amat menyedihkan. Seolah-olah tidak memikirkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah tidak tahu bahawa Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha menentu segalanya. Maka kita diberi pertolongan pun kita tidak syukur lagi kepada apa yang Allah tolong kepada kita. Di manakah iman kita sebenarnya? Di manakah kita mengatakan bahawa kita mahu menjauhi api neraka? Itu yang selalu, kalau saya benda lah tengok live dan banyak komen-komen yang menyakitkan. Benda tutup, benda pergi kat TV sebab TV tu tak ada komen. Jadi selamat mata daripada melihat. Malam tadi ada seorang teman dia kata, saya dah deactivate saya punya Facebook. Saya tanya kenapa? Tak tahan tengok dah cerita yang menakutkan, belum lagi kata-kata yang menyakitkan. Saya kira kita ini masih lagi tidak sedar akan apa yang Allah telah berikan kita. Kita masih lagi tidak insaf dengan balasan ataupun dengan ujian yang Allah turunkan kepada kita. Sesungguhnya, kalau kita mahu ujian Allah ini pergi dengan segera, ujian Allah ini tidak berterusan, kita mohonlah istighfar setiap hari, mohon kepada Allah. Kalau itu balasan, kalau itu ujian kerana dosa kita, ya Allah, mudah-mudahan Allah ambil semula ujian itu kerana kita telah sedar dan insaf. So, belum lagi cerita tentang balasan neraka, baru kita balasan di dunia. Baru diturunkan penyakit yang merupakan, yang kita tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikannya. Bukan tidak tahu, ada juga penyelesaian di antaranya memutuskan rantaian. Tetapi kita macam tidak sabar untuk putuskan rantaian itu. Baru minta duduk di rumah pun kita rasa tidak sabar. Dan banyak perkara-perkara yang kita rasa sebagai, sebagai mencabar kita punya kesabaran. Itulah sebab saya nak ubah daripada kawal itu kepada uzlah. Uzlah itu hadiah Allah kepada kita. Uzlah itu adalah hadiah yang maha besar daripada Allah. Dia daripada yang maha besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta kita untuk duduk bertafakkur, beribadah kepadanya bersama keluarga, mengingati, muhasabah diri, melihat apa yang perlu kita perbaiki. Okey. Sebelum saya pergi jauh tu, saya terus nak sambung semula. Ayat yang ke-30 ini untuk orang yang beriman. Ya, kita minta supaya kita sentiasa ke syurga. Sebelum saya sambung, saya nak ucap terima kasih ya, Tuan Muhammad Nasir join rakan saya
Rosmah Alamat, dan ramai lagi. Bondeno, betul kita ni takut dengan azab Allah, tapi kadang-kadang kita terlupa sebagai manusia biasa. Sebab tu kita banyakkanlah istighfar, sebab kita banyak buat dosa yang kadang-kadang kita tidak sengaja. Waalaikumsalam Rosmah. Okey. Saya sambung kembali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Okey. Sekarang masuk kepada yang amal, beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan di sinilah kita. Di sinilah kumpulan yang kita mahu. Dan sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah kata, kami tidak akan menghilangkan pahala orang yang beramal soleh. Okay. Nazura, Prof Nazura, terima kasih. Ibrahim ni suka share, terima kasih. Okeylah, kita 11 minit lah, kita teruskan juga sebab saya nak habiskan tentang amal soleh ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menghilangkan pahala mereka yang beramal soleh. Lalu pula di Facebook saya semalam, teguran-teguran kepada beberapa orang dermawan, beberapa orang yang rajin berusaha sebagai sukarelawan. Mereka dianggap riak. Saya rasa kita kena faham ya. Minta maaf lah, saya nak selitkan di sini. Riak itu bagaimana dan yang berlaku sekarang itu bagaimana. Terutamanya lah Ustaz David Liu, saya memang selutlah dengan apa yang dia buat. Termampu kita nak buat. Sepatutnya kita bantu, bukan kita mengutuk pula dia riak dan sebagainya. Saya kira oleh kerana bantuan itu dia menguruskannya. Dan dia selalu kata, apa lagi yang kami boleh bantu. Dia tak pernah kata, apa lagi yang saya boleh bantu. Bagaimana kita nak kata dia riak? Dia kata kami itu adalah ramai. Dan bila dia tunjukkan, dia nak beritahu bahawa orang lain juga boleh menyumbang, mungkin melalui dia ataupun melalui sumbangan-sumbangan yang lain. Sebab sekarang ni banyak sumbangan, cuma kita kena pastilah benda itu bukan penipuan dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu bahawa David Liu memang buat bukan penipuan, maka kita boleh salur kepada dia. So saya rasa itu bukan riak, tetapi itu sebenarnya satu tanggungjawab yang dia perlu beritahu kepada masyarakat. Dan saya yakin bahawa sebenarnya apa yang disumbangkan itu dia adalah perantara, walaupun mungkin banyak juga, memang sudah tentulah banyak juga disumbang selain tenaganya. Tetapi termasuk juga sumbangan-sumbangan orang lain. Lalu dia kena beritahu bahawa orang lain juga boleh menyumbang, sama ada melalui dia atau pada orang lain. Tolonglah jangan kita dah tidak boleh buat apa-apa. Kita hanya boleh menulis dan menaip di Facebook kita, suka-suka hati kita. Kita nak kata dia riak lah dan sebagainya. Sesungguhnya niat itu di tangannya. Allah saja boleh menilai perbuatan itu riak ataupun tidak. Cuma kita selalu sebut bahawa riak itu ialah menunjuk-nunjuk perbuatan baik kita. Ada beza tunjuk perbuatan baik dengan menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk itu terutamanya kalau dia buat sendiri. Contohnya lah dia menderma 30,000. Dia pun pergi, inilah derma daripada saya RM30,000 dan dia rakam. Apa lagi nak saya boleh bagi? Itu jelas ada riaknya di situ. Tolong dengar ya. Dengar betul-betul ayat yang dia keluarkan supaya kita boleh faham. Sebenarnya. Dan dia pun pergi tidak berseorang diri. Ada driver, ada tukang angkat. Semua itu mendapat pahala. Bukan dia sendirian berhak, bukan dia seorang sahaja yang melakukannya sehingga boleh dikatakan riak. Jadi saya kira ialah kita ni, daripada kita tidak boleh buat baik, tak usahlah kita menegah orang lain berbuat baik. Orang mahu berbuat baik, janganlah kita tegah orang yang mahu berbuat baik. Kita doakan kesihatannya, kita doakan semoga dia masih ada kekuatan dan terus memberi. Kadang-kadang sayalah dengan suami selalu bincang. Kita ni yang asal Islam tak mampu buat apa yang dia buat. Rasa malu tu ada. Tetapi
terus terang Bunda katakan, kita boleh saja membantu dengan cara-cara yang lain. Tidak perlu kita pergi ke hantar ke situ. Banyak lagi kaedah-kaedah yang kita boleh bantu, selain doa yang sentiasa kita beri. Dan memang seharusnya kita mendoakan kepada semua yang menyumbang, semua yang berusaha, bukan sahaja kita punya barisan hadapan, tetapi mereka juga yang membantu itu pun merupakan barisan hadapan. Lalu juga di media sosial, para jururawat menjahit sendiri pakaian. Saya kira berilah jururawat itu bertugas di barisan hadapan. Yang menjahit itu kepada mereka yang pandai menjahit. Kalau Bunda ni tak pandai menjahit, macam mana nak jahit? Mata nak masuk jarum pun tak boleh. Banyak pula alasan. Tapi kita boleh beli kain, kita boleh macam-macam, kita boleh sumbang. Mungkin kita boleh upah orang untuk menjahit, ya. Jadi kita bantu. Biarlah mereka duduk di barisan hadapan, jangan pula dia kena turun balik sehingga pakaian mereka pun terpaksa mereka sediakan sendiri. Okey. Saya sambung kembali saya terpaksa masukkan juga kerana itu adalah perkara semasa, isu semasa yang perlu kita fikir bersama dan perlu kita renung-renungkan. Kita tidak mampu berbuat baik, maka jangan kita tegah orang lain berbuat baik. Malah kita doakanlah sehingga dia selalu mampu berbuat baik. Okey, apa balasan orang yang beriman di dalam ayat ini, dalam ayat 31? Sebenarnya saya nak tamatkan ayat 31 ni. Sebab selepas ayat 31 ni, kita akan masuk kepada cerita baru. Cerita tentang Ashabul Jannatain. Sahibul Jannatain. Okey. Dikata balasan syurga ini, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Sesungguhnya dia kata, mereka yang beramal soleh itu akan dapat syurga, akan mendapatkan syurga yang kekal, mengalir di bawahnya sungai. Mereka dihiaskan, yuhallawna fiha. Okey, kepada teman-temanku, Cik Kiah semua, saudari-saudari yang dikasihi, bonda-bonda, anak anda, semua kekanda-kekanda, adinda-adinda, inilah yang kita lihat bagaimana Allah tahu bahawa kita ni suka berhias. Lalu Allah sebutkan, yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Mereka akan dihias dengan gelang. Jadi bukan Cik Kia je tau. Semua, Cik Den ke, Cik Tan ke, kalau dia masuk syurga boleh pakai emas. Di syurga tidak ada larangan pakai emas lagi kepada orang lelaki. Pakailah apa pun yang anda nak pakai. Tapi kalau anda, wahai lelaki, pakai emas di dunia, memang tak merasalah pakai emas di akhirat. Kerana anda melanggar larangan Allah. Betul kan? Jadi, kita tidak usahlah risau. Bagaimana kalau saya bersedekah? Nak beli emas, tak cukup. Saya baru kumpul-kumpul duit. Nak beli hari tu, tengok di kedai ni yang hebat-hebat tu lah, kedai emas tu. Kita dah jeling-jeling, kita pun kumpul kerana harganya sekian ribu, kumpul duit. Tiba-tiba ada orang datang minta tolong. Tiba-tiba kita tak payah minta tolong, sebab yang minta-minta ni selalunya tak bagus. Kita nampak, oh orang ni susah. Macam sekarang tak ada pun kita punya baris hadapan tu minta-minta. Tapi kita pergi tolong sebab kita tahu mereka perlukan bantuan. Tak apalah, tak usahlah simpan untuk beli emas. Kerana kita akan dapat emas itu di akhirat nanti. Akan cantik. Tidak ada patternnya yang ada di sekarang ni. Kita kata new pattern lah, up to date lah, tidaklah pakai gelang zaman Tok Naning. Okay. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ. Dan mereka ini akan dipakaikan, disebut khudra tu, hijau. Hijau tu maksudnya menarik lah, bukan, ialah maksudnya nampak segar. Khudran nampak segar. Daripada apa tahu? Hijau, sutra. Mungkin warna hijau tu menarik pada waktu itu. Sutra. Ini lagi satu lah. Pada lelaki yang nak pakai sutra, di dunia tak usah pakai di dunia kita akan pakai di akhirat. Tapi banyak juga kain sekarang orang kata sutra sebenarnya bukan sutra. Kata, oh betul dia sutra. 100% sutra. Penjual tu memang cakap dia 100%. Kalau kita lihat dan kaji sebenarnya
Sebenarnya sutra yang betul-betul 100%. Harga sampai 1,000, 2,000 1 meter itu memang patutlah pun kita tak guna. Nanti benda beletih pula, macam beletih beli handbag, macam tu juga beli baju. Dulu-dulu pun macam tu juga. Nak beli sutra yang murah tu pun 300. Berfikir-fikir nak beli. Bila dah beli bukan main lagi. Dah lah nak basuh susah, tak boleh kena air dan sebagainya. Tak usahlah pakai yang begitu. Baik kita sedekah. Baik kita tolong orang. Okey. Dia kata siyaban khudra min sundusin wa yastabraka muttaki'ina fiha alal araiki ni'mat thawabi wa hasunat murtafaqa. Maka dia kata sutra tebal itu pula bersulam. Ada sulam. Kita sekarang dah pergi baju sulam ni cukup payah nak beli. Tak payahlah pakai beli sulam, pakai baju yang biasa-biasa ni. Sebab di akhirat kita boleh pakai itu semua. Di syurga kita boleh dapat. Mereka berehat di dalamnya dengan berteleku di atas pelaminan. Macam pelamin tempat tinggal. Pelamin bukan pelamin macam yang kita sewa ribu-riban tu. Tetapi pelamin ini tidak wujud di dunia. Indahnya itu yang kita akan duduk nanti. Dengan pakaian sutra, pakaian yang mahal, dengan perhiasan. Wahasunat murtafaqa. Berehatlah dia semolek-moleknya, sebaik-baiknya, seseronok-seronoknya di situ. Sahabat-sahabat syurga sekalian. Saya sebut sahabat syurga sebagai harapan, sebagai doa. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli syurga, mendapat, kita dah bayang dah apa yang kita boleh dapat. Sebab tu Bonda sebut hari tu, kalau kita baca Quran, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila menceritakan sesuatu, dia menceritakan sesuatu yang kita nampak seolah-olah kita berada di dalamnya, seolah-olah kita merasai. Sekarang kita macam rasa, tapi kita sebenarnya tak boleh nak rasa sebab syurga itu tidak ada persamaannya lagi di dunia. Begitu juga azab neraka tadi. Berapa pun kita kata panasnya, degree panas di dunia tidak akan sama dengan apa yang ada di neraka. Bagaimana bahagianya kita di dunia tidak sama bahagia di syurga. Jadi itulah yang kita harapkan. Dan kekal disebut di situ dan kekal kita di situ. Kita bukan main lagi. Kalau nak sewa chalet, nak cari tepi pantai. Kalau nak cari hotel yang ada pantai, maka sibuklah pengusaha-usaha hotel buat kolam dalam bilik lah. Buat atas tepi pantai, kita dengar menderu-deru air di bawah. Kadang-kadang tepi pantai tu pun kalau dia buat atas tu, bau air tu tidak menyenangkan juga. Kadang-kadang cuma bunyinya itulah bila kita tidur malam, bunyi desiran itu menggoda lah kita. Maka bayangkanlah bagaimana indahnya hidup di akhirat nanti dengan air yang jernih mengalir. Tidak ada bau busuk, hanya ada bau wangi. Bagaimana kita berhias dengan indah, memakai pakaian yang tidak sama dengan pakaian kita di dunia ini. Jadi janganlah risau. Janganlah terutamanya kepada sahabat-sahabat Cik Kiahku sekalian. Tolonglah pakaian yang menutup aurat, yang longgar, yang baik, supaya kita diberi pakaian yang indah di akhirat nanti. Pakaian yang cantik di akhirat nanti. Tolonglah, tidak perlulah kita berhias-hias dengan emas. Tapi apa salahnya orang perempuan ni nak pakai cincin 1, 2. Tidak salah kan, pakai gelang. Tidak salah, saya pun ada. Tetapi janganlah sampai kita kerana mahu membeli perhiasan tersebut sampai kita lupa bersedekah, lupa hak orang lain, lupa keperluan orang lain, keperluan anak-anak kita, keperluan keluarga kita, keperluan jiran kita, saudara mara kita. Saya kira cukup setakat itu untuk hari ini. Dan saya ingin simpulkan, sebenarnya hari ini kita baca hanya 2 ayat. Yang paling penting ada 3-4 ayat. Yang pertama tadi kita baca tentang kesimpulan surah cerita Al-Kahfi. Seterusnya tentang cerita mereka yang maksudnya kita tidak dibenarkan membezakan di antara orang yang miskin dengan orang yang, saya nak tengok ni, membezakan orang yang orang yang
miskin dan orang yang susah ketika kita berdakwah, ketika kita mengajar. Saya sebut berdakwah ni, bukan dakwah tu dakwah dalam arti kata menyampaikan syariat Islam. Apabila kita kata berdakwah, semualah sama, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, menyeru orang menjaga kesihatan, juga kebaikan, itu dakwah juga. Menyeru orang supaya menjauhkan diri daripada dijangkiti oleh COVID-19, itu dakwah juga, ya, untuk kebaikan. Kena ingat, jadi apa yang kita buat hari ini untuk menyeru kawan-kawan kita, menyeru semua yang ada di atas muka bumi ini untuk memutuskan rantaian virus ini adalah dakwah yang paling besar untuk kita lakukan sekarang, ya. Maka macam saya sebutkan tadi, itulah yang di antaranya, dan paling kita ingatlah, kita mohon supaya kita tidak dimasukkan dalam neraka yang disebutkan di dalam sifatnya. Sebahagian ni, banyak lagi disebutkan dalam ayat lain, tapi ini baru salah satu cerita ayat yang menunjukkan tentang penderitaan di neraka. Maka mudah-mudahan kita terlalu ngeri dan sentiasa beringat untuk tidak masuk kepadanya. Mungkin saya sudahi pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca doa supaya kita dijauhkan daripada segala balak, baik balak dunia maupun balak di akhirat, balak yang kita sedang hadapi sekarang dan juga yang mungkin akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dafi al-bala, ya Allah. Ya dafi al-bala, ya Rahman. Ya dafi al-bala, ya Rahim. Idfa' anna kulla bala'id dunya wa bala'il akhirah. Wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Min aduwin minal insan wal jinni wa minasy syaitan wal iblis. وما يصير من الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah yang menghapuskan segala bala, Ya Allah yang menghapuskan segala bala, yang maha penyayang, yang maha pengasih. Idfa' annal bala, jauhkanlah kami daripada semua bala, ad-dunya wal akhirah, bala di dunia maupun bala di akhirat. Keburukan syarrud dunya wa syarrul akhirah, syarrud dunya, keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Wa min aduwin minal insan, dan juga daripada musuh, sama ada musuh itu manusia, wal jin, ataupun jin, wa minasyaitan, musuh itu daripada syaitan, wal iblis, dan juga iblis, wa ma yasiru minhal hawa, dan apa yang berterbangan di udara, yatiru minal hawa, yang berterbangan di udara, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang diturunkan daripada langit, wa ma yakhruju minal ardin, yang keluar daripada bumi, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.